Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perasaan ada sedikit kelainan pada video hari ini, walaupun saya nampak macam gemuk tapi lantak lah. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak membincangkan tentang Proton Iris 1.3 tahun 2013. Saya rasa ini eksekutif, ni bukan premium lah. Ini eksekutif biasa saja. Okey, ini adalah hatchback segmen B. Dia segmen B kan? Saya kadang confuse juga dia segmen B atau segmen A, tapi saya rasa dia segmen B lah. Okey, dia segmen B. Saya sekarang perjalanan menuju ke office. Dan hari ni saya rasa happy sangat nak buat video ni, sebab ini adalah salah satu kereta kecil favourite saya berbanding dengan Myvi. Bila orang sebut pasal Iris, Iris versus Myvi, Saga versus Beza, S70 versus bla 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 bla, dia mesti akan ada Proton versus Pro 2. Sebab apa? Sebab kita kena tahu perusahaan automobil nasional Proton, dia seteru, dia memang perusahaan automobil nasional kedua, Pro 2. Betul tak? Kan itu nama panjang ni kan. Proton versus Pro 2 saja, sebab ini adalah kereta rakyat. Okey, ini adalah kereta rakyat untuk B40. Untuk M40 pun sekarang dia orang dah ada range dia orang sendiri. M40 boleh beli Ativa, boleh beli Alza baru. Even Myvi baru pun saya rasa dah jatuh dalam kategori M40, dia bukan B40 lagi dah. So yang masih kekal dalam B40 ni adalah Saga, Iris. Okey, Saga dan Iris untuk Proton. Untuk Pro 2 dia ada Axia dan juga Beza. Bagi saya Myvi dah tak termasuk dalam B40. Personally pada saya dah tak termasuk. Tapi mungkin ada B40 yang masih mampu lah. So perdebatan kereta nasional ni tiap-tiap tahun dia mesti hangat. Lagi-lagi bila kita sebut Myvi versus Iris. Myvi versus Iris ni, orang yang beli dua kereta ni adalah dua individu yang sangat-sangat berbeza dari segi preference. Tapi hari ni kita nak membincangkan tentang Iris, sebab ini adalah kereta, tak adalah kereta kesukaan saya, tapi apa yang what I like the most about this car, ada tiga benda saja yang saya sangat-sangat suka. Yang pertama, handling dia, yang dia ada tune. Okay, ada resipi sedikit daripada Lotus. Kita try sikit suspension dia. Okay, chassis dia yang ada tune sikit by Lotus, of course lah. Okay, yang kedua, dia punya steering, benda yang kita paling banyak sentuh dalam kereta. Dan yang ketiga, kerusi dia, kerusi driver, benda yang sama banyak kita sentuh dengan steering dalam kereta. Okay, engine dengan transmission nanti, itu part komplain kau-kau. Sekarang kita nak puji melambung dulu. Okay, tuan-tuan puan-puan, pernah tak jumpa orang yang dia bab kerja saja dia bagus, bab lain dia ke laut. Okay, tapi bab kerja tu tak termasuk dia punya punctuality ke, tepat masa ke, tidak. Tapi waktu dia buat kerja tu, dia datang lambat. Tapi bila dia buat kerja, dia efisien, dia padu, dia mampat, dia cemerlang. Tapi dia datang lambat, lepas tu dia balik awal. And then dari segi personal attitude, dia pun problem. Dia macam tak mesra sangat dengan orang kan. Kadang-kadang dia macam kurang hajar sikit kan. Saya nak membayangkan situasi Iris ni. Okay, orang macam ni, samalah situasi dia dengan Iris ni. Dia ada bagus yang tu saja, lain semua dia ke laut. Itulah yang saya definisikan Proton Iris 1.3 ataupun 1.6 ni. Yang dia bagus, handling. Ini yang dia paling bagus, handling. Handling dia jauh lebih sedap berbanding Myvi, even Myvi generasi ketiga. Dari segi steering feel, steering feedback. Okay, dari segi berat steering ni, bila kita pulas, dia tak terlampau berat, dia tak terlampau ringan. Even waktu high speed sekalipun, sangat-sangat mudah untuk kontrol kereta ni. Even free play steering ni pun, waktu kita memandu pada kelajuan yang rendah, dia tak free sangat, nampak? Pusing sikit dia ikut, pusing sikit sini dia ikut. Orang pun dah pelik kenapa aku melilau bawa kereta. Okay, pada bahagian steering ni sendiri, macam biasalah Proton, dia ada attention to detail. Dia ada lekuk-lekuk dekat belakang ni, nampak ni? Lekuk-lekuk, dan dia ada thumb grip dekat sini. Sangat-sangat sedap untuk dipegang berbanding steering Myvi. Steering Myvi dia lebih kurus sedikit. Dia ada thumb grip juga. Kalau tak silap saya, lekuk-lekuk belakang ni pun dia ada. Tapi lebih sedap dipegang adalah steering Proton Iris. Bila kita nak bawa kereta, benda yang kita pegang haruslah sedap. Kalau kita nak expect bawa sedap, tapi benda yang kita pegang dan duduk tak sedap, macam mana kita nak rasa sedap? Faham tak? Faham tak? Cuba tuan-tuan bayangkan, kita ambil steering Iris dengan seat Iris,
kita letak dalam sebuah kereta performance. Steering dengan kerusi ni dia sedap untuk kategori Iris. Tapi kalau kita ambil steering dengan kerusi dia yang kita kategorikan sedap ni, kita letak dalam sebuah kereta performance yang memang sedap dibawa, rasa-rasa sedap tak bawa dia? Mesti dia tak sedap sebab level dia dah lain. Okay, level dia dah lain. Itulah yang saya ibaratkan steering dan kerusi Iris ni. Ini bukan kereta performance, jauh sekali bukan kereta performance. Power dia pun berapa saja. Nanti saya google dulu dalam second half of the video, nanti saya akan bagi tahu. Okey. Tetapi kalau dibandingkan dengan Proton Myvi pula, Pro 2 Myvi, minta maaf saya bandingkan sebab saya terpaksa bandingkan. Okey, sebab saya nak cerita baik dan buruk Iris ni. Dia jauh lebih sedap steering feedback, driver position dan chassis handling tu. Dia lebih sedap. Anda yang pernah bawa Iris, pernah bawa Myvi, anda tahulah. Sebaik saja anda bawa Iris, anda lompat ke dalam Pro 2 Myvi, dia rasa kosong dia tu. Kita rasa kaki tak selesa sebab seat position dia lain. Okey? Chassis sudah, steering sudah, saya nak sentuh bab seat ni. Ini adalah seat antara yang paling selesa saya pernah duduk dalam sebuah kereta Proton. Nampak belakang ni dia ada grafik. So this one is not the premium. Dan saya lebih suka seat fabric macam ni. Dan sebab itulah Iris Active, kalau tak silap saya, variant yang paling mahal tu dia ada seat fabric instead of seat kulit. Dia seat fabric kan kalau tak silap. Dan dia ada grafik yang lebih kurang macam ni. Dan saya sangat-sangat suka seat ni, sumpah. Demi Allah dia selesa gila. Lagi selesa daripada seat Honda City saya, lagi selesa daripada seat Honda Civic FB, daripada seat Toyota Vios Keli, Toyota Vios Jerung yang facelift, lagi sedap daripada seat Honda Civic FD. At least saya punya personal opinion lah. Tapi saya rasa ramai yang bersetuju. Kalau lah boleh saya cabut seat ni, saya letak dekat kerusi Saga FLX saya, ya Allah ya Rabbi, saya akan buat. Saya akan kumpul duit dan saya akan buat. Tapi saya tak tahu dia punya bracket boleh masuk ke tidak, measurement dia boleh masuk ke tidak. Okay, seat ni kalau boleh saya gambarkan, dia hampir-hampir rasa macam semi bucket, tapi dia bukan semi bucket. Sebabnya bolster dia yang dekat tepi ni, okay, yang dekat tepi ni, dia betul-betul macam melengkung dan memegang kita lagi-lagi waktu corner. Lebih-lebih kalau kita corner secara agresif, dia memang memegang dengan sangat-sangat cemerlang. So saya tak menggelongsor ke kiri ke kanan dengan terlampau banyak sangat. Okay, kita test dia punya enjin. Enjin dia memang cukup lemah babe. Lagi-lagi 1.3 yang ni. Tapi once kita dah cruising at high speed tu, dia rasa stable tau. Dia rasa stable. Dia rasa steering weight tu, dia rasa. Kalau compare dengan Myvi, even Myvi ataupun mana-mana Pro 2, Beza lagi rasa kosong daripada Iris ni. Iris ni rasa dia punya build quality dia mampat. Tapi tak bermaksud build quality dia bagus. Dia rasa mampat. Mampat dengan bagus lain. Okay? Ada juga orang yang mampat tapi dia tak bagus. Ada orang yang kosong tapi dia bagus, dia tak mampat. Contoh macam Pro 2 lah. So dia punya seat dia ni sangat-sangat sedap lah. Bahagian sokongan bawah peha sangat-sangat cukup. Alright, nanti second half of the video nanti saya tunjuk. Saya sangat-sangat suka. No complaint at all dari segi driving position. Saya punya arms length, walaupun dia punya steering ni dia ada tilt function saja, bermaksud steering boleh adjust atas dan juga bawah. Dia tak boleh tolak dalam, tak boleh tarik keluar. Walaupun tak boleh, tapi kaki saya tak terlampau melengkung sangat. Tapi tak adalah terlampau, tak melengkung. Agak bengkok sebenarnya saya punya kaki ni. Tapi sebab dia punya seat ni lagi rendah daripada seat Myvi. Kedudukan seat ni yang paling rendah, dia lebih rendah berbanding kedudukan seat yang paling rendah dalam sebuah Myvi. Minta maaf saya terpaksa compare dengan Myvi sebab ini kereta dalam kategori yang sama, walaupun price bracket dia sangat-sangat berbeza. Of course Iris dia lebih murah lah. Okay, Iris dia lebih murah. Sebab apa dia lebih murah? Banyak faktor dia. Itu nanti kita akan cerita dari segi kekurangan dia. So kita dah cerita part kelebihan dia. Kereta ni memang sangat-sangat sedap dibawa lah. Cumanya part kekurangan yang pertama, paling obvious, adalah transmission. Engine tu sebenarnya orang boleh hadam. Orang tak kisah kereta macam ni horsepower berapa, Newton meter of torque berapa. Orang tak kisah sangat. Okay, sebab orang tahu ini kereta compact yang kecil.
yang pendek, hatchback even. So ini bukan kereta performance. Kita tak perlu horsepower tinggi, Newton meter torque tinggi, tak perlu. Tapi kita perlu transmission yang sangat-sangat reliable. So unfortunately Proton is using CVT on this car. CVT yang pada pendapat saya yang tak refine langsung. Okay, saya rasa macam Proton macam tergopoh gapah nak pakai CVT dalam kereta dia sendiri. Okay, dia start dengan Prive. Dia start dengan Persona ke dengan Prive, saya pun lupa dah. Okay, dia pakai CVT. Dan even daripada Prive menuju ke Prive start tahun berapa Prive dia keluar beberapa tahun awal daripada Iris. Dan sayangnya CVT tu tak define. Macam mana CVT yang ada dekat Prive, sama je dekat sini. Even kadang ini rasa dia punya rubber band effect dia tu. Faham tak? Kalau kita nak tekan minyak sikit tu, dia punya CVT rasa macam kejap lagi kita try. Okay, ni turun bukit sikit tau. Ni turun bukit sikit, tapi saya akan tekan minyak sikit. CVT dia memang dia punya downside of this car lah. Okay, try rasa tau, dia punya rubber band effect dia macam itu pun tadi sebab saya turun bukit tau. So dia kurang sikit. Okay, memang rasa lemau. Kadang-kadang dia rasa macam kadang-kadang. Tapi dia rasa. Dia patut pakai sebenarnya 4-speed auto ke apa dekat kereta dia ni. Tapi saya faham kenapa Proton tak pakai. Saya faham sebab dia ada kekurangan sikit dari segi penjimatan minyak dekat dia punya enjin. Enjin dia tak efisien macam enjin Pro 2. Tapi saya lupa ini pakai VVT ke apa, nanti saya check semula. Okay, nanti kita tengok bonet depan, nanti saya akan bagi tahu. Cumanya enjin dia dah lah tak jimat minyak. And then dia dah pakai CVT pun, penjimatan minyak adalah benda paling pertama orang komplain pasal Iris ni. Dah banyak customer saya yang kata nak trade in Iris, dia orang komplain first of all penjimatan minyak. Sebab ini adalah sebuah kereta compact yang kecil, yang sama saiz dengan Myvi. Myvi boleh dapat 16-17 km per liter. Yang ini boleh dapat around 11-12 km per liter. Oh, banyak beza. Banyak beza. Okay, terlampau banyak sangat beza. Lagi-lagi kereta ni kalau diperah time highway, atas highway steady 13, 14 kan. Lepas tu campur pula dengan pemanduan dalam bandar, banyak stop and go traffic, brake tekan minyak. Oh, parok Okay, ni adalah benda yang orang selalu komplain lah. Penjimatan minyak adalah salah satu downside untuk sebuah Proton Iris ni. Okay, dan dia menjerumus daripada dia punya transmission yang boleh tahan lah, sangat-sangat lemau sebenarnya. Kalau compare dengan yang tahun 2013, 2014 lagi lah. Ini sebab dah 2018. Tapi kalau version 2020 dan ke atas saya tak pasti, sebab dia dah ada facelift. Saya tak pasti dia dah refine ke ataupun dia dah tukar 4-speed automatic macam Saga. Saya pun lupa nak check. Nanti second part of the video kita akan cerita bab yang lain pula. Okay? Baik tuan-tuan puan-puan, kita dah cerita, okay, pasal pemanduan, pasal driving position, pasal kelemahan dia sedikit, iaitu dari segi transmission dan juga enjin dan penjimatan minyak. Sekarang mari kita ulas kereta ni secara fizikal dia. Okey, sekali lagi saya bagi tahu, ini adalah Proton Iris 1.3 Executive tahun 2018. Mana ini dia dah, saya tak pasti ni dah facelift ke belum. Saya rasa macam belum facelift. Dia kalau yang dah facelift, dia warna dia dua color kan, kalau tak silap saya. Tapi yang ini eksekutif lah. Minta maaf saya tak check betul-betul dulu. Sebab Iris ni saya tak nak cerita pasal output, saya tak nak cerita pasal horsepower, saya tak nak cerita pasal Newton meter of torque. Saya nak cerita kereta ni dari segi logik atau tidak untuk orang beli. Jadi first of all, bila orang nak beli, orang mesti tengok design. Okay, yang pertama dia design dia sangat-sangat pelik sebenarnya. Design dia sangat-sangat pelik. Siapa kata Iris ni memang cantik, saya rasa dia orang yang unik lah. Dia orang yang unik. Kalau tanya saya terus terang, standard macam ni dia memang tak cantik. Even Nazia lagi cantik daripada dia. Okay,
Tak payah kata Myvi pula. Myvi memang lagi cantik. Even Myvi lagi best pun nampak lebih boleh diterima design dia berbanding dengan Iris. Tapi mari kita kaji sama ada kenderaan ni masih logik atau tidak untuk dibeli oleh bakal-bakal pengguna Iris. Mestilah ada orang consider nak beli kereta ni second. Tapi saya harus akui lah, kereta ni, Proton Iris ni, second hand value dia, okay, resale value dia memang rendah. Tapi advantage dia, bila anda nak beli secara second, harga dia murah. Okay, bulanan dalam RM400 lebih je, bayar Axia macam tu. Tapi anda dapat handling yang lebih sedap berbanding Axia, sebab Axia dia rasa kosong lagi. Okay, design dia memang agak radikal sikit. Tak ramai orang yang suka design macam ni. Okay, tapi design dia saya boleh tutup sebelah mata sebab saya sukakan handling dia. Mungkin tambah sedikit modification. Okay, body dia ni dah tak perlu tambah white lagi dah. Anda cuma pasang sport rim yang flash sikit. Okay, pasang sport rim yang flash. Pakai tayar yang mahal yang penting safety first, pakai tayar yang mahal. Jangan beli tayar second. Okay, secara fizikalnya kalau anda buat macam tu, pasang adjustable, pasang rim 15 inci atau 16 inci. Tengoklah 16 inci sagat ke tak sagat. Saya rasa 15 inci pun dah cukup. Dan tayar profile yang lebih besar, mungkin lebih lebar sikit. Saya tak pasti sangat bab tayar ni. Anda buatlah ikut anda punya kepakaran. Mungkin dia nampak lebih cantik. Okay, design dia secara ringkas dia macam tu. Jadi kita tak payah buang masa tentang design dia. Pandai-pandai korang make up sendiri. Sekarang kita nak cerita kereta ni dia ada keyless entry dekat bahagian sini. Ada dekat sebelah sana tak? Saya rasa macam tak ada. Dan yes, dia memang tak ada. Ada keyless entry pada satu side sahaja. Kita pusing keliling alang-alang. Kunci dia macam ni Kunci dia macam ni. Kunci dia macam ni. Kunci dia Iris seorang je pakai kunci macam ni. So, bila kita buka pintu, bukaan pintu dia memang hampir 90 darjah, memang sangat-sangat cemerlang. Untuk pintu belakang sama juga. Sangat-sangat cemerlang. Untuk kerusi roda, untuk warga emas, untuk kanak-kanak, kenderaan ni memang boleh dibeli. Dah lalang kita buka semua pintu. Okay, dekat sini saya dah nampak satu kelemahan dah. Okay, kita buka semua pintu. Mungkinlah anda mampu beli Iris. Anda tak nak beli Myvi, anda tak nak beli Axia, tapi anda nak Iris. Okay, mungkin anda boleh telan sedikit kos minyak dia tu apa semua. Mungkin anda boleh tutup sebelah mata dengan dia punya transmission dan juga dia punya power delivery. Okay, sebab dia tak berapa nak smooth sangat. Enjin dia banyak orang komplain, walaupun dia pakai enjin VVT, variable valve teknologi lift apa jadah tu kan. Supposedly VVT tu untuk jimat minyak. Tetapi somehow Iris ni antara yang orang paling banyak komplain kenderaan compact kecil dan masih menelan minyak yang banyak. Cuba komen anda yang pernah pakai Iris, berapa anda punya fuel consumption figure dekat bawah. Selalu saya dengar je, tapi sekarang saya nak baca sendiri komen daripada anda yang anda tahu. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian dalam. Okey, untuk interior ni macam yang saya dah ulas, kerusi ni sangat-sangat selesa dan saya ulang balik benda yang sama. Seat dia sangat-sangat selesa, driving position semua dah settle lah. Okey, sekarang kita nak cerita pasal door trim. Dan door trim ni adalah satu aspek yang mana Proton sangat-sangat excel. Saya tengok design door trim ni, dia lebih menarik dan nampak lebih premium daripada saya punya Honda City. Cakap terus terang. Nampak tak dia punya lekuk-lekuk semua ni? Okey, ini semua hard plastik. Tapi dia design seolah-olah kita macam tertipu. Ini leather ke? Ini leather ke? Dia tak ada sharp edges tau, berbanding Pro 2. Pro 2 walaupun dia ada lengkuk, tapi dia rasa lagi sharp. Okay, sini tak ada. Sini tak ada. Door trim dia memang excellent. Kita tengok door trim dekat bahagian belakang. Door trim dekat bahagian belakang ni ada defect sikit. Door trim bahagian belakang tapi tak apa, nanti kita repair ni. Door trim bahagian belakang dia sedikit kurus. Dia sedikit kurus berbanding dengan door trim bahagian depan. Kalau anda tengok depan-depan, anda boleh rasa beza dia. Belakang ni lebih rasa macam kereta Pro 2 sikit. Tapi overall design dia cemerlang. Saya suka design dia, tak bosan. Tapi sayanglah kenapa dia tak tebalkan sedikit macam ni kan. Dia rasa lebih bulky, dia rasa lebih macam premium. Okay, so dekat sini dia ada door bin sedikit. And then dekat sini pun sangat-sangat praktikal. Campak barang masih lagi boleh capai dengan mudah. Sini dia ada satu cup holder, tapi dia menyending ke depan. Tak tahu kenapa. Korang tak boleh, tuan-tuan perempuan tak boleh letak cawan yang terbuka. Okay, letak botol boleh.
Ada auto window untuk bahagian driver saja. Kejap lagi kita test window dia, sebab Proton kan terkenal dengan power window. Okey, masuk dekat bahagian dalam. Dashboard design, dekat sini dia ada satu push start button. Kereta ni ada traction control, tapi button traction control dekat depan. Dekat bawah ni ada satu storage space. Bawah ni tak ada apa yang fancy, semua sama saja. Untuk dashboard trim dekat bahagian atas ni dia ada fake stitching, tapi semuanya hard plastik, jangan risau. Anda boleh kecewa, okey. Okey, anda dibenarkan kecewa. Tapi biasalah, Myvi pun dia tak ada leather dekat atas ni, semuanya hard plastik saja. Okey, untuk dia punya design ni dia kongsi sama dengan Persona. Agak membosankan, tapi saya tak pernah kisah pun sebab kereta ni bawa sedap. Untuk dekat speedometer dia, ini dia agak pelik sikit. Kenapa kecil no? Ni, speedo ni kecil. Speedo ni kecil. Kalau yang tahun 2020, 2021 saya tak ingat. Tahun lepas pernah masuk satu unit, tapi saya tak ingat dia besar ke tidak. Yang ini memang kecil, tahun 2018 Ni memang kecil. Ini memang saya macam agak tak puas hati sikit lah. Sekarang kita start kereta. Alright. Jadi waktu malam kadang kalau kita tengah bawa kan, kadang mata kita cuba juga nak fokus berapa speed aku ni. Agak annoying lah sebenarnya. Agak annoying. Okey, tengok lagi dekat bahagian tengah ni, dia ada central locking button, dia ada hazard light, dia ada traction control button. Radio ni anda boleh upgrade Android player, tak ada masalah. Dekat bawah ni, control ni, everything semuanya sangat-sangat traditional. Ini boleh tukar mode, nak tukar tembak kaki ke tembak muka ke tembak cermin depan ke. Ini speed kipas anda, dan ini suhu temperature untuk aircon. Dekat dia punya bahagian stok lampu, dia ada fog lamp dekat sini. Lampu biasa, tiada auto lamp. Sini pun sama, tiada auto wiper, yang mana sangat logik lah considering price range kereta ni berapa. Dekat sini dia ada satu storage area. Okey, nak simpan barang, tapi disebabkan benda ni hard plastik, letaklah kapet apa, tak nak bagi bunyi rattling sound bergerak-gerak dekat sini. Ini sayang dia tak manfaatkan. Dekat bawah ni ada satu USB. Satu USB dan satu lagi 12 volt socket, dan ada tempat letak barang dekat sini. Ini trademark Proton. Gear ni nampak macam tak ada apa kan? Ini trademark Proton. Ini trademark Proton. Quality. Okey. Tapi yang bagus dia, center console ni walaupun dia rendah, tapi dia tak rendah macam dalam kereta Pro 2. Tahu tak, dalam Myvi generasi ketiga, bahagian tengah ni dia rendah gila. So dia sangat-sangat annoying. Sangat-sangat annoying. Okey, dekat sini dia ada cup holder, dia lebih tinggi daripada Myvi. Mungkin anda boleh consider. Ada satu lagi tempat letak brooch untuk para wanita, jarum yang hampir membunuh orang tu. Okey, sini ada satu USB 1.5A dan 2.1A. Ini mungkin fast charging, ini mungkin yang charging biasa sahaja. Lepas tu ada sini satu untuk cup holder. Overall design untuk bahagian depan saya tak ada nak komplain sangat. Saya terima kereta ni seadanya. Saya faham segmen dia dalam segmen A, tapi apa yang favourite saya adalah dia punya ini. Berbanding dengan Myvi, dia dah kurangkan blind spot lebih daripada sebuah Myvi. Tapi as always, macam biasa, untuk bahagian depan ni, untuk kereta segmen B hatchback, Honda Jazz adalah pemenang. Okey, dia pun ada macam ni juga, tapi dia punya lebih lebar daripada Iris. Ini A-pillar dia. A-pillar dia macam lagi kurus daripada Iris. Tapi ini adalah satu benda yang bagus. Dia limitkan kita punya blind spot. Okey, memandangkan ini adalah spek eksekutif, tiada curtain airbag dekat sini. Adakah dia ada side airbag? Pun tak ada juga, hanya 2 airbag saja, 1 dan 2. Kalau anda nak beli kereta ni, lagi-lagi variant 1.3 eksekutif, anda kena consider benda-benda macam ni. Seat dia boleh di-adjust atas, bawah, recline macam biasa, dan adjust ke depan dan juga ke belakang. Untuk steering, dia ada tilt function sahaja, tiada teleskopik. Bermaksud steering anda tak boleh tolak ke dalam, tak boleh tarik keluar. However, walau bagaimanapun, dia punya steering column yang agak terkeluar sedikit dah sangat sempurna untuk orang yang pendek macam saya. Okey jelas anda berketinggian 160 cm, anda kena consider benda macam ni. Okey, jom kita pindah ke bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni dia agak memustahilkan kalau orang nak beli kereta ni untuk kegunaan keluarga. Saya mati enjin kejap. Sebab apa? Mari kita kupas satu persatu. Okey, sebelum tu saya nak puji dulu. Kalau kata sitting position, okey? Sitting position dia lebih selesa daripada sebuah Myvi.
Saya tak tahulah saya bias ke tidak, tapi saya memang rasa sitting position dalam Myvi dan juga sitting position dalam Iris, saya lebih prefer yang dalam Iris. Sebabnya saya rasa dia lebih menyandar. Tapi Myvi saya rasa dia macam boleh adjust kot. Okay, nanti kita tengok balik. Nanti saya tengok balik. Cumanya dekat belakang ni, okay, kerusi ni terasa agak tinggi sedikit. Agak tinggi sedikit macam typical Pro 2 punya kerusi. Dia tak rasa rendah sangat. Kalau macam dalam Saga, kerusi ni lebih rendah. Okay, kalau dalam Saga, kerusi ni dia lebih rendah. Dia lebih rendah sedikit. So untuk orang ketinggian 160 cm dan ke bawah, dia tak terlampau lenguh. Ini kalau orang ketinggian 170 cm memang cukup selesa. Ini memang memang tak boleh adjust rasa ni. Dia ada satu saja recline position. Okay, dan saya suka dia punya design dan juga dia punya bentuk seat. Tak ada armrest, tak ada masalah. Tapi masih lagi ada 3-point seat belt untuk orang tengah. Dan seat belt tempat duduk untuk orang tengah ni rata. Tengok dekat bahagian kaki. Mari. Ini kan kereta segmen B hatchback kan. Dekat sini saya boleh letak kaki, tapi dekat sini saya tak boleh letak kaki. Kena letak kaki kat sini. So untuk orang yang duduk dekat tengah ni, okay, dia nak letak kaki macam mana? Dia kena letak kaki macam ni. So kalau letak 3 orang dewasa dalam Iris ni, memang sempit sikit lah. Memang sempit. Okay, saya galakkan orang yang nak beli Iris ni haruslah tak membawa orang dewasa dekat bahagian penumpang belakang. Bawa anak kecil tak apa. Anda ada 2 orang baby tak ada masalah, sebab dia ada ISOFIX kat sini. Keselamatan anak anda harus diutamakan. Okay, ada ISOFIX ni satu plus point disebabkan dia tak ada curtain airbag, dia tak ada side airbag pun dia tak ada untuk penumpang depan. Ada 2 airbag saja. Lagi sekali saya ulang. Tapi dekat sini saya nampak satu kekurangan lah. Tak ada tempat untuk letak barang. Tak ada tempat untuk letak barang. Okay, door trim tadi saya dah cakap. Dan kita terus ke bahagian belakang. Okay, saya nak cakap terus terang lah tuan-tuan perempuan. Kalau anda ada anak 2 orang yang dah besar, anda dah ada 2 orang anak yang dah besar, memang Iris ni sangat-sangat tak praktikal. Okay, andai kata anda mampu beli kereta yang lebih selesa, contoh beli Pro 2 ke, better beli Pro 2. Okay, pada saya lah. Pada saya, sini tak ada, tak apa, nanti kita ganti balik. Okay, pada saya Iris ni dia lebih untuk orang yang hidup berdua. Hidup berdua ataupun ada anak seorang, 2 orang kecil. Tapi kalau ada anak kecil 2 orang pun, okay, anda letak car seat dekat sini, and then anda nak letak stroller dekat belakang, dia jadi sangat-sangat sempit. Kecil sangat tempat ni. Okay, saya rasa dia macam lebih kurang macam Azia. Myvi lebih besar. Myvi lebih besar. Tapi dia somehow dia dalam, dia deep. Okay, sini turun sampai ke bawah sini. Tapi itulah, ini satu lagi hal. Patutlah dia punya spare tire tak ada. Tapi tak apa, nanti kita ganti. Tapi let's say ada spare tire dekat bawah ni kan. Ada spare tire dekat bawah ni. Ni benda ni banyak kali lunyai. Dah berapa kali Iris masuk, problem yang sama. So ini kualiti yang agak mengecewakan lah daripada Proton. Okay, so sebab itulah nampak jurang antara Proton dan juga Pro 2. Ini sebenarnya benda remeh sebenarnya Proton. Okay, kalau cakap terus terang, ini sebenarnya benda remeh. Tapi mungkinlah Geely dah masuk, mungkin dia dah lebih dia dah overcome benda-benda macam ni. Mungkin dia dah overcome. Anda yang beli Proton Iris tahun 2020 dan ke atas, cuba komen. Iris anda macam mana? Anda punya papan ni senang melendut macam ni tak? Lepas tu saya nak tanya juga, anda yang beli Iris 2020 dan ke atas, anda gunakan sebagai sebuah kereta keluarga, adakah masih relevan? Sebab pada pendapat saya, ini sebuah kereta yang kita harus enjoy driving, tapi bukan enjoy bawa orang. Cakap terus terang. Alright, so ini kereta yang enjoy driving, tapi bukan enjoy untuk bawa orang. Short and sweet saja saya punya review. Tapi itulah, kalau kata driving perspektif, saya sangat-sangat suka kereta ni. Sebab dia very nimble, dia very agile, dia kecil, nak mencilok senang. Power output dengan dia punya transmission tu, saya boleh pejam sebelah mata macam saya cakap. Sebab saya lagi pentingkan dia punya handling. Mungkin kita boleh tune balik dia punya engine. Okay, ataupun mungkin nak tukar transmission. Nak tukar transmission makan modal. Buat apa nak tukar tak kan? Mungkin paling tak pun tune engine sahaja. Tune engine sahaja, masuk adjustable, masuk tayar profile yang lebih lebar, lebih
lebih besar. And then kita boleh enjoy kereta ni as is. Maksud dia kita enjoy dia secara standard. Even dari segi output, even dari segi transmission, kita enjoy secara standard. Ini kereta yang sangat-sangat boleh di-enjoy, bawa toge, okay, naik genting, pergi Ulu Yam, jalan-jalan lama birut yang bengkang-bengkok tu. This is a very fun drive to car. This is a very fun car to drive. Lagi-lagi kalau tuan-tuan puan-puan beli yang versi manual. 1.6 premium manual. Alright, saya rasa setakat ni sahaja review. Apa rasa tuan-tuan puan-puan? Okay, komen dekat bawah. Adakah Iris ni masih lagi relevan untuk bersaing dengan sebuah Myvi? Tapi saya rasa dia dah tak sampai level Myvi dah. Dia dah bukan level Myvi. Myvi dah jauh meninggalkan Iris. Cakap terus terang lah, Myvi dah sangat-sangat jauh meninggalkan Iris. Sebab saya tak tahu apa aim dan objektif Proton untuk keep producing Iris ni. Sebab dia tak boleh bersaing langsung dengan Myvi. Tak boleh. Belakang lebih sempit. Yang ini sangat-sangat kurang praktikal. Walaupun dia deep, okay, kena faham kalau dia punya bonggol ni tinggi macam ini, orang nak angkat barang pun susah. Nanti dia banyak tersegit sini, tersegit sini. Dia jadi sebuah kenderaan yang tak praktikal. So dia sangat-sangat praktikal untuk dua orang naik dan enjoy driving. That's all. Tinggalkan komen tuan-tuan puan-puan dekat bawah. Kalau suka video ni boleh tekan like dan subscribe saya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.